Tentu. Ada lagi umrah ke lain. Umrah ke London. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Masuk Sekejap Podcast Anak Muda Anda. Apa khabar semua? Harap semua sahabat-sahabat followers dan juga pengikut Masuk Sekejap dalam keadaan yang sihat walafiat dan baik-baik senantiasa. Apa khabar bro Marwan? Ya, Alhamdulillah. Bro Sudin okey? Sihat? Alhamdulillah macam biasa, serta mantap. Alhamdulillah. Baik, seperti biasa, sebelum kita pergi lebih jauh untuk episod kali ini, permulaannya seperti biasa, kita nak minta sahabat-sahabat, para pendengar, followers kita, pengikut kita ni, untuk macam biasa, subscribe, follow kita punya media sosial, Facebook, TikTok, IG, Twitter, lagi apa lagi? Spotify. Dan seperti mana itu terlah di bawah, insyaAllah. Mudah-mudahan video kita ini akan dapat tersebar dengan luas dan memberi manfaat kepada orang luar di sana, khususnya anak muda. Kerana kita podcast Anak Muda Anda, insya-Allah. Ya. Tapi sebelum kita pergi lebih lanjut, seperti biasa juga, kita punya tagline, Tanpa netizen. siapalah kami. So, nampak hari ni santai lain macam lah. Ini juga adalah di antara kita punya pembaharuan. Ya. Yang kita sebut pada episod pertama siri yang kedua, pada bawah ni akan ada beberapa pembaharuan yang akan kita lakukan. Maka inilah dia. Tarang. Kita hari ni kita ambil mood outdoor, di luar. Kita akan jelaskan di mana kita berada sekarang ni. Kita biarkan tuan-tuan, puan-puan berteka-teki dulu. Untuk kita pergi kepada perbincangan kita pada hari ini. So menarik. Seperti mana tagline kita, tanpa netizen siapalah kami. Ya. Kita baca sikit, kita scroll sikit. Pada episod yang lepas, episod pertama, siri yang kedua ini, ada beberapa komentar lah juga bang. Apa nak panggil, tulis di sini. Antaranya saya baca lah. Mungkin abang-abang kita ni boleh tengok lagu mana. Title masuk sekejap tapi 1 jam. Oh, ada yang orang kata. Kita akan cuba. Maksudnya dia, orang muda sekarang ni dia punya fokus span makin mengecil. Makin pengaruh TikTok, pengaruh short reels dan sebagainya. Kita akan cuba memenuhi permintaan itu. Kita kurangkan 59 minit hari ni, insyaAllah. Okey baik, ada juga kata, nampak tua dah bro Marwan. Kalau nampak muda tu pelik. Saya memang kita akan alam. Adakah itu bermakna saya masih lagi muda? Terima kasih netizen semua. Begitu juga ada juga komentar macam perbanggil bersetuju dengan pendapat kita, di mana yang kehadapan dalam isu Palestin, membela Palestin, Gaza, rakyat Palestin dan sebagainya itu lebih pada Syiah lah. Oh, itu tajuk kita. Ada yang lupa. Kita bincang masa Syiah ni. Ada orang yang setuju lah dengan kita. Tapi apapun, ala kulli hal kita berterima kasih. Kerana kita tidak judge mana-mana orang. Kita tidak skeptikal kepada sesiapa. Cuma kita memberikan pandangan hasil daripada pemerhatian dan juga apa yang kita lihat dari semasa ke semasa. Begitulah. So itulah di antara beberapa. Saya ingat ada satu lagi. Ada satu lagi yang saya kira agak menarik jugalah yang dia komen tu. Yang disebut berkenaan dengan bukan kerana akidah Syiah itu. Kerana apa ni yang menyebabkan dia orang begitu menyokong Palestin itu. Apa yang disebut pada ketika tu, saya dengar panjang ni, Syiah Palestin Sunni bukan semata-mata kerana kepercayaan Imam Mahdi, tapi kerana tanggungjawab sebagai beriman membantu orang-orang Islam sama-samanya. So, saya tertarik. Saya ada baca satu tulisan. One minute. Okay. Kita daripada apa? Trita Parsi. Dia ada buat rekod apa yang berlaku selepas kejatuhan Khomeini. Dia ada sebut antara ucapan Khomeini pada masa awal-awal, ucapan sulung dia sebagai
bukan presiden, Ayatullah. Ayatullah maksudnya spiritual leader. Orang Ketua umum. Dia kata matlamat revolusi kita tidak sempurna melainkan kita membebaskan bumi Palestin. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang disebut pertemuan 2 jam dia dengan ketua orang Islam Palestin pada ketika itu. Apa nama? Yasir Arafat. Yasir Arafat. Dia pesan kepada dia. Kata isu Palestin jangan bawa isu Arab. Tapi bawa isu agama Islam. Akidah. Sebab ini bukan isu. Maksud 2 jam dia terbiah si Yasir Arafat. Tapi oleh kerana lepas 2 jam tu hubungan PLO Yasir Arafat ni dengan kerajaan Iran makin renggang. Sebab dasarlah PLO ni dia lebih nasionalis. Tapi dia menunjukkan bahawa itulah. Maksudnya memang betul lah. Maksudnya perjuangan umat Islam di Iran itu atas dasar akidah. Melewati ke perbezaan di antara Muslim. Ya, baik. Itulah. Lebih kurang. So, kita tinggalkan sekejap. Siapa-siapa yang nak tahu lebih lanjut boleh kembali kepada episod kita yang lepas. Hari ini kita nak bawa satu isu baru. So, sebelum tu. Ni nak sikit. Producer minta tisu, producer. Inilah masalah kita outdoor. Ini masalah kita. Lagu kita akan review sekejap lagi. Okay. So, untuk minggu ni. Okay, minggu ni. Apakah isu yang kita nak tunggang? Kita nak tunggang isu pada kali ini, episod kali ini. Apa yang menarik juga, ada beberapa isu yang masih lagi menjadi top 5. Kita akan sebut sentiasa dalam episod-episod kita ni, ada biasanya kita akan sebut top 5 ataupun top 3 lah. Tapi mungkin kali ini mungkin top 3 lah. Sebab isu-isu yang yang hangat ini ada kalanya berkait sama di antara satu sama lain. Antaranya yang kita kira terhangat dan terkini, iaitulah isu perceraian. Lepas satu. Melibatkan selebriti. Ya, tapi kita nak cakap pasal satu saya rasa kali ini penting, tapi saya rasa ada yang lebih penting. Yang kedua, isu setahun Taufanul Aqsa. Ke manakah ahli tuju keadaan pada masa kini dan bagaimana kesudahan. Dan yang ketiga iaitulah berkait rapat juga dengan Taufan Aqsa itu, iaitu isu boikot. Sejauh mana keberkesanan boikot itu dan sebagainya. So kita serah pada berumah-rumah lah untuk pilih. Saya tengok mungkin mereka yang mengikuti medium TikTok mungkin agak terkejut lah dengan satu isu seorang influencer yang sangat viral lah. Bila dia yang terkenal dengan seorang influencer yang mengangkat martabat bangsa. Mengangkat martabat bangsa. Nama jangan sebut namanya. Kita tak sebut. Tapi tiba-tiba dengan selamanya dia buat video dia makan produk yang boikot tu. Bukan sekali. Dua kali dia buat tu dan menyebabkan ramai influencer-influencer lain ni dia stitch dengan tu untuk membantah, untuk menyokong dan sebagainya lah. Banyak. Cuma kita nak sebutnya kenapa dia buat begitu? Kerana bagi dia kata boikot ni tidak ada kesan. Kerana selepas setahun Taufanul Aqsa itu Israel masih lagi terus menyerang, membendil. Israel terus meluaskan lagi dengan apa dulu dia fokus di Gaza, sekarang ni meluaskan ke Lebanon dan ke Syria juga sekali, termasuklah Yaman dan sebagainya. So bagi dia Israel tidak kehabisan sumber. Maknanya Israel tidak terkesan. Kita dengan boikotan yang dibuat. Kononnya kita nak boikot sebab kita nak melemahkan ekonomi dia. Tapi dia kata ekonomi dia masih lagi baik. Bukti dia boleh menyerang, siap mati lagi pemimpin-pemimpin dan sebagainya. So itu bagi kita satu isu yang mungkin kita boleh ketengahkan hari ini dan kita bincangkan. Okey, itu. Boleh, tak ada masalah. Cuma dari sudut kronologi lah untuk kita sebut untuk segmen yang pertama ini,
Wan, jadi isu boycott ini tercetus setelah mana berlaku yang 7 Oktober. Ini yang terkini. Kita akan masuk segmen yang kedua, nanti kita akan sebut bagaimana latar belakang lagu mana lagu. Tapi yang terkini ini bermula daripada 7 Oktober bila mana berlakunya serangan Taufan Aqsa itu. Maka setelah daripada itu dunia genggam gempita dan masyarakat dunia juga memberikan simpati yang simpati yang agak ekstrim, simpati yang agak ekstrim, iaitulah kuat simpati itu kepada pejuang di bumi Palestin itu, dan seterusnya melakukan gerakan-gerakan pemboikotan lah dari semasa ke semasa. Dan sangat menarik juga boikot kali ini sebab dari sudut faktanya atau kajiannya, boikot kita akan sebut nanti, tapi nak sebut sikit boikot khususnya tentang isu Palestin ini, kalau silap saya lah awal-awal berlaku boikot terhadap Israel ini pada tahun 2007 ataupun sekitar 2008-2009 begitulah. Setelah mana pejuang Palestin dan rakyat Palestin memenangi pilihan raya pada 2006, kemudian akhirnya dinafikan. Kemudian pada ketika itulah berlaku boikot yang kita kata mungkinlah dahulunya agak suam-suamku sebab kita punya medium sosial ni tidak sehebat hari ini. Hari ini alhamdulillah satu punya kita boleh tengok yang mana pada 7 Oktober tahun yang lalu pelbagai negara melakukan boikot ini secara terang-terangan. Morocco, beberapa negara yang lainnya, Arab baik, bahkan di Europe, di Eropah pun melakukan boikot, bahkan demonstrasi secara besar-besaran. Baru-baru ni di US 300,000 orang keluar demonstrasi. Dahsyat. Sempurna setahun. Ya, dahsyat. So maknanya boikot kali ini dilihat lebih menyeluruh daripada sebelum-sebelum ini, dan kita ada kupas sedikit bagaimana latar belakang sebelum daripada ini, dan jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepasnya insya-Allah. Kami belum review lagi. Selepas ini insya-Allah. Tunggu dan jangan ke mana-mana. Baik, alhamdulillah kembali semula kita bersama dengan podcast Masuk Sekejap, podcast anak muda anda. Wan, tadi kita sebut dah. Berlakunya boikot ini pada tahun seawal 2007, 2008, 2009. Boikot siri terbaru Siri terbaru. Dengan terbaru. Maksudnya 2007. 2007. Bukan 2003. Okay. Yang awal-awal ni. Berlaku pada 2007, 2008, 2009 begitu. Startnya pemboikotan ni selepas daripada berlaku intifadah kali kedua pada tahun 2000. September 2000. Tahun 2000 berlaku intifadah kali kedua. Di mana intifadah Palestin yang pertama pada 1967, yang kedua pada tahun 2000. Intifadah yang kedua, kemudian berlakulah seperti mana yang kita ketahui dalam sejarah yang umum itu, pembantaian, siri-siri episod peperangan, yang kecil dengan pelbagai nama. Ada yang terkini Taufan Aqsa. So sejauh manakah kalau mungkin orang boleh sebutlah latar belakang dia tu, sejarah tu, boikot ni lagu boleh. Dia kali ni pusingan kali ni, pusingan Taufan Aqsa ini agak lebih berstrategi sebenarnya. Boikot ini di peringkat antarabangsa kerana ada satu komuniti yang khusus disebut BDS movement. Gerakan boikot, divert dengan sanction. Maksudnya di peringkat antarabangsa kan? Di peringkat antarabangsa, boikot maksudnya kita tidak
menyokong dengan membeli barang tersebut, divert dengan kita tukar dengan produk yang lain. Sanction dengan maksudnya sekatan ekonomi. Ya. Sekatan ekonomi Kalau tinggi Kalau lah. divert tu maknanya BMF lah, senang. Senang lebih kita. kurang untuk kita. So macam kita malam ni lah. Ya. Tapi kita belum lagi review. So, tapi gerakan ini, gerakan yang bersifat merentas agama. Dia bukan kerana agama Islam benda ni berlaku. Tetapi kerana kefahaman orang terhadap betapa sekatan ataupun tindakan bersifat ekonomi ini mampu memberi kesan kepada Israel dalam mengekang dia punya kezaliman tersebut. So, gerakan ini kita sebut dia bersifat tersusun tu, bukan sahaja dia ada gerakan di peringkat antarabangsa, dia juga telah menyenaraikan produk-produk yang boleh untuk kita pergi ke websitenya dan type sahaja. Adakah produk-produk ini berkait dengan Yahudi ataupun tidak, apa sebagainya. So, kita nampak makin lama gerakan ini makin Maknanya gerakan ini boleh disebutkan sebagai berjalan dalam lingkungan organisasi lah. Organisasi dan tidak di backup oleh mana-mana kerajaan sendiri pun. Dan mendapat sokongan massa di seluruh dunia. Bukan saja orang Islam, orang bukan Islam sendiri menyokong gerakan boikot ini. Falsafah punya mudah. Kalau kita tak berbelanja bagi produk-produk yang berkait dengan Yahudi, mereka akan kekurangan sumber. Maksudnya dia tak ada pendapatan. Kita akan cut pendapatan tu, menyebabkan mereka dalam tekanan. Itu je konsepnya. Dan yang viral daripada influencer tu macam mana pula? Sebab ialah ada juga mereka panggil video daripada influencer yang lain yang road balik bahasa Melayu counter balik, balas balik. Yang mana dia kata kawan tu berniaga puluhan tahun, tiba-tiba kau nak expect dalam masa setahun boleh run up sekaligus. Saya kira banyak persoalan yang boleh ditimbulkan daripada influencer yang mengupkan balik. Upkan ni. Yang pertamanya isu itulah baru setahun cerita dia, baru kita nak tahu betapa lemahnya dia punya kesabaran untuk berhadapan dengan perkara dia. Tapi biasalah dia menggunakan alasan yang saya peliknya apabila dia menggunakan alasan yang bukan alasan baru, alasan lama. Waktu dia boikot tu pun alasan tu telah wujud. Iaitu alasan kebanyakan syarikat-syarikat ini pekerja-pekerjanya ataupun supplier-suppliernya yang mendapat limpahan ekonominya adalah di kalangan orang Muslim dan orang tempatan. Melayu Islam. Dia guna sentimen tu. Sentimen itu telah wujud dulu. Tapi waktu dulu, dia boikot. Katakanlah dia nak berubah. Dia nak berubah daripada boikot kepada tak boikot, mesti ada satu alasan kukuh. Kenapa? Tapi kenapa dia guna alasan yang lama? Kenapa dulu tidak percaya, hari ni dia percaya pula? Itu satu persoalan yang boleh dibangkitkan. Cuma saya ada tertarik juga satu reply daripada satu influencer yang saya kira influencer tu juga saya rasa saya boleh sebutlah nama dia. Sebab kita nak bagi kredit kepada dia. Rina Lam nama dia. Okey, lawyer. Rina Lam. Okey. So dia seorang lawyer, tetapi kesedaran dia tentang boikot ni sangat tinggi. Dia sanggup untuk buat satu video yang mempermudahkan orang faham bagaimana boikot ni berfungsi dari sudut ekonomi. Dengan gambar raja lah apa sebagainya yang dia buat. Sehingga kan ada pakar-pakar ekonomi yang memetik kenyataan Rina Lam ini. Bagi kredit kepada dia kerana mempermudahkan faham ini. Tapi video dia telah diturunkan. Video tersebut. Video yang telah menyebabkan banyaklah impact kepada boikot di Malaysia. Iyalah. Tapi dia telah diturunkan. Tak apa. Cuma nak sebutnya, dia ada sebut sejak daripada dia buat
kajian video tersebut, Video. dia didatangi oleh banyak syarikat-syarikat yang berkait dengan Yahudi ni untuk antaranya LOD, Letter of Demand ni kan. So ni macam surat tunjuk sebab lah kenapa buat macam ni apa sebagainya. Tapi oleh kerana dia lawyer dan dia banyak backup lawyer-lawyer lain, dia boleh atasi benda tu. Akhirnya antara cara yang digunakan oleh syarikat ni adalah untuk menaja. Nak bahaya pula dia. Baja dia untuk memberilah berapa jumlah yang dia ada. Sehingga dengan balasan ni mudah supaya dia menukar balik dia punya prinsip. Bawalah apa-apa isu sekalipun. Tapi oleh kerana dia ni adalah seorang lawyer yang sudah ada pendapatan tetap dan tidak bergantung kepada media sosial. Bukan sahaja berpendapatan tetap, tapi lebih kepada berprinsip yang teguh. Dia boleh mempertahankan prinsip. Jadi benda ni mungkin boleh kita jadikan satu hint kenapa influencer yang latar belakangnya memang mencari income daripada media sosial ni begitu mudah untuk terpengaruh menukar arah. Maksud saya tak kata boycott ada satu lagi. Saya nampak ada satu seorang pengulas ekonomi yang sebelum ini begitu kritikal mengkritik dasar ekonomi kerajaan baru. Tapi tiba-tiba dia berubah menjadi backup yang sangat dahsyat. Pembackup dahsyat. So kalau ada modus operandi yang sama digunakan oleh syarikat-syarikat ini untuk memberikan sejumlah pampasan tertentu kepada influencer ini untuk menukar side, why not? Saya rasa tidak mustahil mengenai ini. Boleh. So itu antara caranya. Bermakna dalam isu boycott ini sepatutnya kita lebih, satunya sabar. Yang keduanya kita lebih berprinsip lah kita kira. Khususnya kepada umat Islam. Kita perlu menjawab juga persoalan. Macam apa ni? Ya. Macam ada pipe motor di atas. Persoalan yang perlu untuk kita jelaskan juga adalah adakah boycott ni tidak meraihkan nasib pekerja-pekerja di bawah ni? Apa pandangan? Itulah alasan yang digunakan hari ni. Kalaulah kita menggunakan alasan kalau kita boycott ni akhirnya menyebabkan pekerja ataupun staf di kalangan khususnya orang Melayu Islam ini kita merasakan bahawa alasan itu agak tidak tepat lah, kurang tepat. Kerana apa? Kerana mereka ni senang ceritalah. Lupa dah tadi. Itu menunjukkan kepada senang cerita minda terjajah. Yeah. Maksudnya kalau tanpa syarikat-syarikat ni, orang Melayu, orang Islam akan kononnya kita mengharap rezeki kepada makhluk mengharap rezeki kepada syarikat-syarikat ini. Adakah ini perkara yang perlu kita ambil sebenarnya perkara ini juga perlu kita ambil dari sudut beberapa sudut, antaranya dari sudut akidah contohnya. Maknanya pegangan kita. Adakah setebal ataupun senipis kulit bawang akidah kita untuk nak memperjudikan akidah kita hanya semata-mata kerana dunia yang sedikit ini contoh. Walaupun jelah mungkin masing-masing ada pandangan, so netizen jangan lupa teruskan memberikan komentar, pandangan kritik di ruangan komen. Itu sentiasa mendengar. Ini kita lontarkan persoalan-persoalan pandangan dan mungkin insya-Allah mana tahu ada pandangan yang lebih tuntas dalam isu ini yang mana kita sebenarnya lebih kepada insya-Allah dalam segmen kita akan membuat satu kesimpulan yang cuma kita nak sambung lagi yang tadi tu. Sambung lagi. Sambung lagi. Jangan lebih sejam. Kita nak jelaskan juga konsep adakah betul akan menjejaskan pekerja-pekerja ni. So kalau kita faham dari sudut ekonomi, kita ada pengguna. Pengguna yang katakanlah pengguna yang asalnya menggunakan produk-produk
yang diboykot. Bila produk itu diboykot, pengguna ini akan cari alternatif. Yes. Pengguna akan cari alternatif. Dan dengan cari alternatif lah kita nampak naiknya syarikat-syarikat baru yang menawarkan produk yang sama tetapi tidak ada kaitan dengan Yahudi. Yeah. Contoh yang paling besar kita tengok Darsa Fried Chicken. Dah buka cawangan. Kita tengok hari tu beratur panjang apa sebagainya. Itu satu. Banyak lagi di seluruh Malaysia lah. Banyak percambahan berbagai syarikat baru yang menawarkan servis yang seumpama produk-produk Israel ini. Memang kita tengok tidak menang tangan lah. Kita kira pembeli khususnya tidak menang tangan untuk memilih. So kita nak sebutnya, bila katakanlah apa yang berlaku di Terengganu, memang ada beberapa kedai-kedai yang diboykot ni telah tutup. Secara umumnya, pekerja tu hilang kerja. Tapi dalam waktu yang sama, ada kedai-kedai yang baru buka. Memerlukan juga kepada pekerja. Maka mereka boleh sahaja transfer lah. Migrate daripada BIM. Maksudnya, tidak akan berlaku isu tak boleh makan gaji apa semua. So, tak betul lah. Isu penindasan tu tak berlaku. Tak betul lah hanya mengatakan bahawa syarikat itu sahaja orang kita boleh kerja. Sedangkan kita membuka peluang kepada syarikat ini. So, itu satu itulah. Dan satu lagi yang saya nak sebut juga, di US. Di US, apa yang peliknya, mereka sendiri boykot syarikat produk yang berkait dengan Yahudi, walaupun syarikat itu adalah syarikat milik Amerika, milik tempatan juga. Mereka tetap boykot. Sangat menarik. Maksudnya, kalau kita, saya rasa itu tak boleh nak pertimbang benda tu. Sebab bagi kita, kalau aku boykot kan orang sendiri. Kalau tak boykot kan. So, faham tak? Dia orang, walaupun tak ada agama Muslim macam kita, tapi mereka lebih boykot. Dan apa yang menariknya bila disebut, ditanya, kenapakah mereka boykot? Kenapa mereka boykot? Tidakkah akan memberi kesan kepada pekerja-pekerja mereka kalau kedai itu ditutup sebagainya? Jawapan mereka sangat baik. Mereka kata sebenarnya pekerja-pekerja sendiri pun mereka menyuarakan ketidakpuasan hati. Mereka menyuarakan ketidakpuasan kepada pengurusan kerana membelanjakan duit mereka kepada pembunuh, maknanya kepada Zionis. So mereka backup atas nama union, atas nama persatuan pekerja. Tetapi syarikat-syarikat ni dengan akunya nak sama, nak ambil tindakan undang-undang terhadap union ni. So bila ada benda ni viral, lalu rakyat bangkit untuk memboikot kedai itu sebagai membela hak pekerja yang berhak untuk membangkang keuntungan yang didapati daripada syarikat yang mereka kerja tu, sebab dia ada hak juga. Sebagai pekerja, dia yang menyumbang kepada keuntungan tersebut. Jadi dia berhak untuk bersuara ke mana keuntungan tu pergi. So bila dibuat dengan cara nak ambil tindakan dan sebagainya, rakyat boikot. So itu cara mereka ni bertindak untuk isu ni. So saya nampak bila kita meluaskan pandangan kita tidak akan terikat dengan satu dua hujah yang agak dangkal oleh influencer yang ada sekarang. Maknanya bermakna macam kita sebut juga daripada awal tadi, kalau di US boleh 300,000 orang keluar berdemonstrasi bersama dengan rakyat Palestin, maknanya bagaimana kita yang orang yang seakidah, seagama, saudara seakidah, seagama kita, sepatutnya kita patut berasa malu lah untuk bercakap sesuatu perkara yang mungkin boleh menghuriskan hati sahabat-sahabat ataupun saudara seakidah kita. Jauh di benua Gaza yang sedang berperang, yang sedang bergelumang dengan kemelut yang tidak tahu bila lagi akan berakhir ini. So, panjanglah kita dalam segmen yang kedua ni. Baik, kita rehat dulu. Dan kita rehat dulu sebentar lagi dan kita akan kembali selepas ini. Baik. Okey, kembali lagi bersama dengan Masuk Sekejap podcast anak muda anda. Baik, Wan. Sebelum kita nak segmen terakhir ni, kita nak tutup. Segmen terakhir lah. Okay. Bukan episod terakhir. Segmen terakhir ni kita nak review sikit lah. Di mana tempat kita ni, apa yang kita makan malam dan minum malam ni. So, boleh bagi kredit lah pada peniaga-peniaga kita ni. Terima kasih kepada Majnun Coffee
Dia sebenarnya apa panggil yang bermula awalnya itulah nasi lemak. Mana nasi lemak ni lah. Nasi lemak ayam seko. Nasi lemak resap lah. Sedap sangat. Nah, nasi lemak ayam seko yang mana telah beroperasi lebih daripada 2 tahun kalau tak silap saya. So hari ni pun semakin maju, semakin membesar. Semula datang itu agak malu-malu kecil je. Hari ni alhamdulillah kita mari menarik besar dan telah mengembangkan dia punya perniagaan daripada nasi lemak ayam seko ni kepada pelbagai lagi lah. Antaranya apa dia? Majnun Coffee. Baru lagi 1 Oktober baru berjalan, bergerak. Ya. Saya rasa mungkin juga kerana boycott lah kot. Kayak mencari alternatif. Wang minum apa tu? Saya minum matcha dan saya sangat particular bab matcha ni. Tapi bagi saya matcha yang ni agak menarik lah. Nice lah. Agak menarik. Susah sebenarnya nak cari matcha yang tu sebab orang biasa fokus kopi. Dia tak jaga kualiti matcha. Tapi ni alhamdulillah. Menarik juga kita ada kalau boleh tengok lah ni. Kita ada lempenyo. Ni banyak bagi dia Menu-menu dia kata menu kini di tengah tu lah lempenyo ni. Lempenyo cecah dengan sambal manis. Okay, nice. Dan saya minum ni latte biasa, latte kosong tu gini lah. So, jangan banyak sangat. Sangat. Cuma siapa-siapa yang nak datang ke sini, Yes. Boleh datang hadir ramai-ramai. nasi lemak ayam sekol, Google nasi lemak ayam sekol. Yes. Akan jumpa lokasi ni. Beroperasi daripada 8 pagi sehingga 11 malam. Oh, memang dahsyat power. Hari Senin hari Senin sahaja. Okey. Baik, untuk kesimpulan ataupun kita punya khulasah daripada segmen episod kali ini, episod kali ini, kita mungkin ramai yang tertanya, boykot ini ada dalam Islam ataupun tidak? Kalau ada, bagaimana? Kaedahnya, caranya, bagaimana kaedahnya, keadaannya, lagu mana? Sebab, kalau boleh kita sebut juga, sebelum lepas ni kita akan Rowan akan lebih tu lagi. Pada pagi kita kata zaman Nabi SAW contohnya, bukan zaman Nabi sebelum Nabi kita SAW juga. Macam zaman Nabi Musa AS contohnya dengan Fir'aun. Bila mana Fir'aun pada pagi sudah dikatakan dikira sudah menutup pintu hidayah itu, Nabi Musa minta dengan Allah Ta'ala supaya hancurkan harta benda Fir'aun itu, yang akhirnya menyebabkan seperti mana yang kita tengoklah, Fir'aun ditenggelamkan di tengah lautan dan dimatikan dalam keadaan yang seperti mana yang kita tahulah, kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia minta sekat, Nabi Musa minta sekat atau benda dan sebagainya. So zaman Nabi ada tak bang? Boykot ni. Zaman Nabi biasa, kita ni. Biasa. Sebab kita tengok dalam ramai jugalah yang cuba tu kata boykot bukan sunnah, boykot bukan ajaran Islam dan sebagainya. Okey. Zaman Nabi, antara banyak cerita yang boleh kita kongsikan, salah satunya ketika Sulh Hudaibiyah. Sulh Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah lah. Ya. Ada seorang sahabat yang baru masuk Islam, nama dia Thumamah bin Usal. Dia masuk Islam dan dia melakukan umrah. Dia melakukan umrah ke Mekah lah. Sudah tentu. Ada lagi umrah ke lain. Umrah ke London. Okey, baik. So, dia pergi ke sana. Dia berjumpa orang musyrikin. Berjumpa pembesar Quraisy. Dia kata, demi Allah, aku tidak akan menghantar walau sebiji gandum pun daripada Yamamah. Ini semua asal daripada Yamamah. Okey. Sebiji gandum pun daripada Yamamah kepada Mekah. Sehinggalah Rasulullah sendiri yang mengizinkannya. So Mekah ni yang kita tahu sebagai pusat perniagaan, dia bukan pusat pertanian dan sebagainya. So dia berhajat kepada barang-barang, supply daripada barang-barang sekitar tanah Arab daripada luar lah maknanya barang. So gandum daripada Yamamah ini bila disekat menyebabkan berlaku kekurangan, shortage, bekalan, sehingga menyebabkan orang-orang Quraisy terpaksa pujuk Rasulullah untuk dilepaskan. Jadi Rasulullah pun bila dah dipujuk, barulah dilepaskan. Poinnya yang kita nak sebut di sini, ini adalah bentuk kita panggil puncak takririyah.
bagaimana Nabi SAW tidak menghalang, tidak menyatakan apa yang dibuat oleh Umamah bin Umamah adalah salah. Jadi itu adalah sunnah maksudnya. Dalam kita berhadapan, kita boleh guna apa jua cara, termasuklah dengan cara Sekatan. boikot. Sekatan. So itu adalah hujah yang boleh kita. So Begitu saja. Mungkin ada lagi kot. Sebab yelah orang kata, yelah tu sekadar takrir je daripada Nabi. Daripada Nabi. Hak Nabi buat betul-betul. Nabi buat betul-betul. Betul. Dia sambung pula. Kita nak dengar daripada orang mari ni. Contoh macam perang bandar ke macam mana. Sebut terus. Dah lah macam bukan kita kena berkongsi lah. Pandai-pandai kau Sila. macam perang bandar contohnya. Bila mana sebelum berlakunya perang bandar tu, bagaimana Nabi SAW sekat barang-barang perniagaan golongan musyrikin Quraisy ni yang datang daripada Syam tu, Nabi sekat. Ni sekatan lah, berbentuk sekatan. Maknanya lebih kurang dengan boykot lah. Macam BDS juga. Sanction. Macam BDS tu juga. So ini juga di antara benda yang kalau kita kata bukan direct daripada Nabi, tak munasabah lah. Sebab ini yang yang diajar, yang dibuat oleh sahabat dan hasil daripada apa yang diarahkan oleh Nabi SAW yang akhirnya berlaku seperti mana yang kita lihat peperangan Badar Al-Kubra yang bersejarah itu. Yang kita berharap masyarakat tidak menggunakan hujah bahawa zaman Nabi membenarkan berurusan dengan Yahudi, Kristian sebagai satu hujah bahawa boikot ni tak ada dalam Islam. Kita akui berniaga dengan orang bukan Islam ni satu benda yang diharuskan. Yes. Tapi dalam waktu yang sama, untuk tujuan-tujuan tertentu, boleh untuk kita melakukan tekanan ekonomi dalam bentuk boikot, sanction dan sebagainya kita sebutkan tadi. Jangan terkeliru dengan hujah-hujah tertentu. Sebab tu Allah sebut juga wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dengar tu, bertolong-menolong di atas kebaikan dan keimanan, takwa, dan kita jangan tolong-menolong di atas itsmi wal 'udwan, dosa dan juga Kezaliman. Dan jelas permusuhan. Dibuat satu kezaliman yang besar. Yes. So itulah yang kita nak sebutkan pada episod kali ini, bagaimana secara ringkasnya kita nak bagi kefahaman tentang boikot ini. Mudah-mudahan insya-Allah akan ada manfaat kepada para penonton, sahabat-sahabat anak muda di luar sana khususnya, untuk kita tidak terkeliru dalam memberikan pertolongan, bantuan kepada saudara kita seakidah, saudara seakidah kita di bumi Gaza, di Palestin yang jauh di sana. Saya nak kongsikan yang terakhirnya. Boleh? Tulisan Dr. Yusuf Al-Qaradawi, almarhum, dia telah menulis berkenaan dengan boikot ni lama dah dalam Fatwa Mu'asarah dia. Dia ada cadangkan kita boikot berperingkat. Maksudnya syarikat yang memberi sumbangan kepada Israel ni dia ada 3 jenis. Yang pertama, syarikat yang menyumbang secara langsung kepada Israel. Yang menyumbang secara langsung kepada Israel. Jadi syarikat layer pertama yang bagi kitanya, kalau nak boikot, mulakan dengan yang ni. Okey. So, kita ambil contoh apa? Syarikat ni. Senang cerita, syarikat BlackRock. Syarikat BlackRock adalah satu syarikat yang jelas taja lebih kurang 8% daripada persenjataan, bukan ekonomi Israel itu, persenjataan. Tentera itu sendiri, IDF itu sendiri ditaja. So apa yang kerajaan kita buat dengan BlackRock ini, wallah a'lam, itu kita bincang lain. Tapi kalau nak ikut peringkat, itu yang pertama. Yang kedua, layer, kalau kita mampu untuk hadapi laptop ni, layer kedua yang kira lebih ringan, iaitulah yang tidak menyumbang secara langsung, tetapi mereka menyumbang kepada ekonomi sekutu Israel. Contohnya syarikat-syarikat yang berpangkalan di Amerika, yang berpangkalan di Eropah, sebagainya. Dia tidak menyumbang secara langsung, tetapi negara hostnya bekerjasama rapat dengan Israel. Dan yang ketiga adalah syarikat yang bukan yang satu, bukan yang dua. Maksudnya bukan daripada Israel, bukan daripada syarikat-syarikat ni, tetapi secara tidak langsung akhirnya dia menyumbang kepada Israel itu. So
kalaulah kita ni mampu untuk boikot ketiga-tiga peringkat itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Tetapi kalau kita tak mampu nak boikot kesemuanya, kita mulakan dulu. Kita mulakan dulu dengan yang paling teruk sekali, menyumbang. Kemudian layer kedua, layer ketiga. Untuk kita panggil bitadrij, berperingkat-peringkat supaya tak rasa berat. Itulah sedikit yang boleh kita kongsikan. Teruskan untuk kita menyumbang dengan segala kemampuan yang ada. Dan teruskan sokong buatan Malaysia. Ya, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada semua penonton, semua followers kita. Biasalah bila kita buat di outdoor ni akan ada suara-suara yang agak menyeramkan, agak meriangkan. Itu biasa, jangan terkejut. Buat biasa saja. Terus fokus kepada apa yang kita sedang perbincangkan ini, dan mudah-mudahan insya-Allah selepas daripada ini kita harapkan tuan-tuan, sahabat-sahabat anak-anak muda akan terus memberikan sokongan yang padu kepada kami lah, khususnya Masuk Sekejap podcast anak muda anda. Dan insya-Allah sebelum yang kita nak landing ni, jangan lupa sekali lagi kita nak mohon banyak-banyak kepada penonton, followers kita, pengikut kita, teruskan subscribe kita punya channel YouTube Masuk Sekejap. Media sosial semua sekali boleh like, boleh follow, boleh share. Facebook, TikTok, Instagram, Spotify, Apple dan sebagainya lah. Dan insya-Allah mudah-mudahan perkongsian kita ini akan membawa manfaat yang terbaik untuk diri kita dan juga ummah khususnya, insya-Allah. Dan kalau siapa-siapa juga yang mahukan kami ke tempat anda, sama ada untuk review kedai ke, sekolah ke, makanan, masjid ke, apa jua bentuk perniagaan ke, NGO ke, berdasarkan keuntungan tak berasan keuntungan, panggil kami. Boleh hubungi kami, insya-Allah kami akan penuhi permintaan anda. Kerana kami sangat memerlukan anda. Tanpa netizen, siapalah kami ni. So boleh, insya-Allah nanti kita akan tinggalkan nombor dan sebagainya. Bolehlah berhubung dan insya-Allah kita akan sampai di tempat anda, insya-Allah. Jangan lupa nyatakan pandangan anda, komen, kerana tanpa netizen, siapalah kami. Baik, jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.